Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya izinkan saya Tan Sri Yang Dipertua untuk dua perkara sebelum saya menjawab soalan. Nombor satu, saya nak mengucapkan selamat happy birthday kepada Datuk Noraini. Ya? Birthday beliau hari ini. So saya mengambil peluang untuk menjawab soalan dia pada hari ini, pada pagi ini. Kedua, saya mohon izin Datuk Tan Sri Pertua untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kedua-dua rakan ahli berhormat senator yang baru saja mengangkat sumpah, iaitu sahabat-sahabat Datuk Halim daripada Johor dan juga Tuan Michael Mujah daripada Sarawak. Ya. Semoga kehadiran kedua mereka yang penuh pengalaman akan dapat membantu Dewan ini untuk terus membahaskan perkara-perkara yang perlu dibahaskan. Tan Sri Yang Dipertua, berkenaan dengan soalan daripada Senator Datuk Noraini berkenaan dengan keadaan fasiliti pertahanan kesediaannya dan bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan pertahanan di pesisir pantai Timur Sabah serta pembaharuan dari segi kekuatan ketenteraan di wilayah sana, Datuk Tan Sri Pertua. Kementerian Pertahanan Kerajaan Datuk Tan Sri Pertua melalui Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera sentiasa bersiap sedia bagi melindungi dan menjaga keselamatan sempadan wilayah Sabah, khususnya di kawasan pantai Timur Sabah yang sentiasa diberikan penekanan oleh kerajaan. Isu keselamatan negara perlu dilihat secara menyeluruh dengan mengambil kira keadaan geostrategik serantau dan juga bentuk ancaman yang mungkin dihadapi pada masa kini serta masa hadapan. Datuk Pertua, kita melihat kita punya strategik pertahanan bukan berkelompok, bertompok-tompok. Kita melihat secara keseluruhannya. Tambahan pula sekarang ni Tan Sri Pertua, kita sekarang ni beroperasi di atas asas dua teater sistem, iaitu dua wilayah. Dulunya satu wilayah saja Malaysia, termasuklah Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tetapi memandangkan keadaan dan juga geopolitik yang berubah, strategiknya perlu berubah juga. Maka kita ada dua teater sistem. Satu kita beroperasi kita panggil Medan Barat, iaitu di Semenanjung. Dan yang kedua ialah Medan Timur, iaitu untuk Sabah dan Sarawak. Bila kita berada dalam keadaan dua teater ini, Tan Sri Pertua, maka kita lihat banyak dan adanya keperluan untuk kerajaan mempertingkatkan kesediaan dan kesiapsiagaan pertahanan anggota tentera kita di kawasan Sabah dan Sarawak di bawah Medan Timur. Tan Sri Pertua. Jadi berbagai-bagai usaha yang sedang dan telah pun dilakukan dan dirancang untuk kita meningkatkan prestasi dan juga meningkatkan kekuatan pertahanan kita di Medan Timur. Tambahan pula Tan Sri Pertua, Medan Timur ini dia dah berubah kita punya keadaan geopolitik dan juga strategik pertahanan kita, Tan Sri Pertua. Dulu banyak ancaman kita di Selat Melaka dan macam-macam lagi. Tetapi sekarang ni ancaman kita banyak di wilayah timur, iaitu di Medan Timur kita. Terutamanya daripada persepadan kita di Laut Sulu, di Laut Cina Selatan dan perkembangan mutakhir di Laut Cina Selatan ini memerlukan angkatan tentera kita diperkasakan dan benteng pertahanan negara perlu diperkasakan di sana. Tan Sri Pertua, pada masa ini fasiliti pertahanan sedia ada berfungsi dengan baik dan memberikan impak keselamatan yang positif, seperti pengoperasian pos-pos kawalan keselamatan di bawah Op Pasir yang berada di sepanjang pesisiran pantai Timur Sabah, mulai daripada Kudat sehinggalah ke Tawau. Selain daripada itu, aset-aset lain yang ditempatkan seperti radar coastal surveillance system, dua buah pengkalan operasi hadapan di laut dalam bentuk sea basing di perairan Sempurna dan Sedakan yang melibatkan pengoperasian pengkalan tentera laut secara silih berganti. Kita ada sebuah kapal auxiliary silih berganti, kapal Bunga Emas dan kapal Tun Azizan, serta aset-aset dari tentera darat, tentera laut dan tentera udara yang telah meningkatkan keselamatan maritim dan daratan di kawasan berkenaan, Tan Sri Pertua.
Bagi mendepani cabaran keselamatan di kawasan berkenaan, pihak ATM mengambil beberapa langkah khusus bagi mengekang sebarang ancaman di luar pantai Timur Sabah. Antara langkah-langkahnya ialah nombor 1, mengekalkan operasi-operasi ATM sedia ada dan memperkasakan lagi, iaitu melalui latihan-latihan sama ada di peringkat perkhidmatan dan secara bersama antara perkhidmatan serta pasukan-pasukan tentera negara-negara sahabat. Nombor 2, membina dan meningkatkan infrastruktur kem tentera. Seperti nombor 1, pembinaan kem tentera darat di Felda Sahabat, Lahad Datu, yang bertujuan untuk memperkokohkan pertahanan di kawasan daratan dan perairan pantai Timur Sabah daripada ancaman asing, dan projek ini bernilai 547 juta. Dijangka siap dalam tempoh 42 bulan, iaitu dalam pertengahan tahun 2027. Ya, tender telah pun diberikan, perolehannya telah pun selesai dan pihak kontraktor dengar kabarnya telah pun memasuki kawasan untuk pembinaan. Nombor 2, Tan Sri Ketua, pembinaan baharu Camp Paradise di Kota Belud, Sabah. Ianya melibatkan projek pembinaan markas 5 Brigade, 19 Regimen Askar Melayu Diraja dan Camp 22 Regimen Artileri Diraja. Selain itu, pembinaan 632 rumah keluarga Angkatan Tentera juga sedang dibina di Camp Paradise untuk keselesaan pegawai-pegawai dan juga anggota-anggota tentera kita yang akan duduk di kamp yang baru ini, Tan Sri Ketua. Ia menelan belanja 584 juta. Projek pembinaan markas 5 Brigade, 19 Regimen Askar Melayu Diraja dan rekan ini dijangka bermula pada suku pertama 2024 dengan jangkaan siap pada tahun 2027. Manakala bagi projek pembinaan 22 Regimen Artileri Diraja pula, ia telah diluluskan dalam rolling plan ketiga 2023. Dijangka tender pada bulan September 2024. Projek ini disasar untuk disiapkan dalam tempoh 36 bulan. Regimen ini mechanized, Tan Sri Ketua. Perolehan kita iaitu self-propelled howitzer kita yang mounted di atas truk dia, kita akan tempatkan setengah daripadanya di kawasan Sabah untuk kita memperkasakan kekuatan ketumbukan tentera darat kita di Sabah yang perlu kita perkasakan, Tan Sri Ketua. Selain daripada itu, markas 5 Brigade sedia ada yang berpangkalan di Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu akan ditempatkan semula di Camp Paradise. Dan bagi 19 Regimen Askar Melayu Diraja, mekanis yang ketika ini berpangkalan di Kem Lapangan Terbang Sungai Petani Kedah juga akan ditempatkan di Camp Paradise di Kota Belud. Kita pindahkan daripada Sungai Petani, iaitu Regimen Askar Melayu Diraja, Artileri Diraja, kita pindahkan daripada Sungai Petani ke Camp Paradise Sungai Belud seperti yang saya sebutkan tadi untuk kita mempertingkatkan kesiapsiagaan dan pemerkasaan tentera darat kita di sana. Pihak Kementerian Pertahanan juga telah menerima cadangan daripada Eastern Sabah Security Command, ESCOM, untuk ATM mewujudkan pos kawalan keselamatan baru di Pulau Lijitan. Ini kita minta supaya kita bersedia untuk menghantar tentera kita untuk berada di Kem Lijitan, tetapi kita mohon supaya pihak Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan ataupun membina pos di sana untuk kita hantar tentera kita dengan segera, insyaAllah. Penambahan aset-aset baru iaitu bagi meningkatkan keupayaan pengesanan radar dan keupayaan sistem perintah dan kawalan Command and Control System di kawasan Pantai Timur, Tan Sri Ketua, sebanyak 6 buah radar gap filler yang baru yang dianggarkan 57 juta akan kita laksanakan. Perolehannya melalui perbelanjaan pembangunan DE, di mana 2 buah radar akan diperolehi melalui rancangan Malaysia ke-12 dan 4 buah radar lagi akan kita perolehi dalam rancangan Malaysia ke-13. Bagi mengokoh kawalan perairan Pantai Timur Sabah, sebanyak 9 buah fast interceptor craft dari 13 buah FIFC yang ada perolehan ATM akan ditempatkan di kawasan perairan Sabah. Ini amat baik sekali, Tan Sri Ketua, kerana fast interceptor craft ini dia tak besar, dia 20 meter saja panjangnya
dan mempunyai kelajuan yang tinggi, boleh mencapai tahap sampai 55 knot. Ini akan dapat memberikan kekuatan kepada pihak tentera laut kita untuk mengawal sempadan kita yang banyak pulau. Kita tak boleh letak kapal-kapal Navy yang besar kerana susah untuk manuver. So kita letak kapal-kapal sederhana besar 20 meter dengan kekuatan kombatan yang ada, dan ini boleh menyaingi dan boleh mengejar lanun-lanun yang beroperasi di sana, yang mana mereka menggunakan bot-bot yang laju. Navy kita yang besar-besar tu habislah banyak pun maksimum speed dia Tan Sri Pertua adalah lebih kurang 25 knot ataupun 28 knot. Tetapi yang baru yang kita peroleh ini, Tan Sri Pertua, kita punya keupayaan kelajuan 55 knot yang boleh bersaing dan boleh mengejar lanun-lanun di kawasan tersebut. Jadi alhamdulillah sejak operasi kita perkasakan dan dengan penempatan fast interceptor boat ini, berkurangan yang teramat sangat kejadian lanun-lanun yang merompak, lanun-lanun yang kidnap for ransom di kawasan perairan Sabah tersebut telah dapat dikurangkan begitu banyak sekali, Tan Sri Pertua. Jadi selain daripada itu, Kementerian Pertahanan akan terus memperkasakan kita punya kawasan-kawasan di sana, dan insya-Allah telah pun diluluskan dalam proses perolehan Tan Sri Pertua, iaitu kita akan mendapat satu lagi long range radar yang akan ditempatkan di Pulau Layang-Layang. Kerana Pulau Layang-Layang betul-betul jauh. Jadi kita sekarang ni kita boleh mengawasi kita perairan Laut Cina Selatan, terutamanya di kawasan Sabah, daripada Labuan. Labuan ni betul-betul dia jauh. Jadi dia sampai ke tahap Pulau Layang-Layang tu, dia radar boleh mengesan 10,000 kaki ke atas saja. Kerana horizon begini, betul-betul dia macam tu, dia boleh nampak di atas, tapi pulau ni sini. Jadi kita tak nampak apa berada kita punya kawasan, kita punya forward area. Betul. Jadi kita letakkan, dah diluluskan di bawah MKN, kita akan dapat mempunyai satu lagi long range radar yang mempunyai kekuatan operasi yang tinggi yang akan kita letakkan di sana, dan ini akan dapat memastikan kita boleh mengawal kawasan, bukan saja kawasan EEZ kita, tetapi kawasan forward dan extended area kita, yang mana ia sekarang ni menjadi kawasan tumpuan kawasan-kawasan lain. Jadi selain daripada Sabah, boleh saya sebut sikit bahawa kita nak perkasakan kita punya Eastern Command. Kita telah pun diluluskan, Tan Sri Pertua, satu naval base yang besar, iaitu markas wilayah 4 di kawasan Bintulu, untuk kita mengawasi kawasan beting petinggi ahli kita dan juga kawasan Kawasawari, iaitu kawasan yang baru ditemui oleh Petronas. Betul-betul. Kita akan ada satu naval base yang besar, kita akan ada regimen sempadan, 31 regimen sempadan di sana kita tempatkan, dan juga kita akan ada apa yang dipanggil sebagai open base untuk TUDM, supaya kawasan di perairan Beting Patinggi dan kawasan Kawasawari dan sekitarnya dapat kita kawal dan dapat kita ambil tindakan segera. Jika apa-apa berlaku seperti yang saya sebut minggu lepas, kawasan pangkalan kita yang paling hampir dengan kawasan Beting Patinggi ialah di Sepanggar. Untuk kita datang daripada Sepanggar, kekuatan aset kita daripada Sepanggar, yang mana saya sebut tadi 25 knot saja kelajuannya, mengambil masa 15 ke 16 jam untuk sampai ke Beting Patinggi. Jadi adalah munasabah untuk kita membina sebuah naval base kita yang baru di Bintulu, Tan Sri Pertua. Dan dia tak jauh. Dia cuma 80 nautical miles saja daripada Bintulu. Masih banyak. Ya. Dia akan mengambil masa cuma 4 jam saja. Dan anything happen, we be there. Ya, kita akan hantar ketumbukan kita untuk mempertahankan perairan negara kita, Tan Sri Pertua. Terima kasih. Terima kasih, Yang Amat. Soalan tambahan? Sebenarnya saya menunggu yang di Bintulu, Yang Amat. Saya yang minta tanah tu dulu. Tan Sri, soalan tambahan? Jawapan menteri itu dah penuh, Yang Amat. Sila. Sikit je.
Terima kasih YB Datuk Seri Menteri atas jawapan sangat jelas tadi. Dan ucapan birthday saya tadi. Terima kasih. Soalan saya ini lari sikit daripada tahap kesiapsiagaan aset-aset pertahanan negara. Baru-baru ini saya ingat pihak keselamatan yang menjaga perairan negara seperti PDRM, Eskom dan Jabatan Maritim telah mengumumkan pelaksanaan PKP, curfew, di perairan pesisiran pantai Sabah daripada jam 6 petang hingga 6 pagi. So adakah curfew ataupun PKP yang bakal dilaksanakan ini tidak memberikan efek kepada industri pelancongan kita? So kita tahu bahawa pelancong asing datang ke pantai timur Sabah ni, dia lebih suka kepada aktiviti seperti scuba diving, snorkeling. Jadi pelaksanaan PKP ini akan memberi impak kepada industri pelancongan. Minta jawapan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Noaini. Tan Sri Petua, saya kurang arif tentang perkara yang disebut tu tadi kerana dia bukan di bawah Kementerian Pertahanan, dia di bawah KDN. Eskom ni di bawah KDN. Walau bagaimanapun, saya tidak menjangka adanya keperluan untuk kita buat curfew keseluruhannya. Boleh jadi bertompok-tompok tempat yang dibuat curfew. Kerana kita sedang menggalakkan pelancong datang ke negara kita, terutamanya di Sabah dan di Sarawak, Tan Sri Putu. Walau bagaimanapun, saya ambil maklum, saya akan bawa perkara ini ke mesyuarat kabinet tentang kerisauan dan juga masalah yang akan dihadapi oleh industri pelancongan jika PKP ini dikuatkuasakan secara menyeluruh di kawasan Pantai Timur Sabah. Tan Sri Putu. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Soalan tambahan satu lagi.